Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat semua, saya menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya, bagaimana kita lihat ahli parlimen ya daripada Tasik Gelugur ini cuba kononnya menjadi mangsa ya kerana diganggu oleh pihak SPRM ya, itu antara dakwaan beliau. Ya kononnya kerana diarah untuk membuat laporan berkaitan dengan dakwaan, sedangkan katanya beliau sudah memohon maaf ya, dan juga menarik balik di dalam parlimen. Ini antara dakwaan ya. Wan Saiful, Wan Janawi bawah dakwa diganggu SPRM, Timbalan Speaker cadang Wan Saiful lapor kepada polis. Jadi sahabat semua, saya kongsikan bersama dengan anda video ya apa yang dinyatakan oleh Wan Saiful ya, Wan Janawi bawah ini ya di dalam Dewan Rakyat. Sebelum saya memberikan sedikit pandangan saya ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton ya kenyataan daripada Wan Saiful, Wan Janawi bawah ini. Berikutannya saya mempersilakan Datuk Yang di-Pertua, Peraturan Mesyuarat. Silakan. Saya mohon untuk menimbulkan Peraturan Mesyuarat 43. Ya. Panjang, tapi 43? mengenai keputusan pengerusi adalah 43 muktamad. dalam kepala saya. Ya. Okey. Jadi saya tak payah baca yang betul. Jadi betul, sebagai latar belakangnya, saya rasa Dewan sedia maklum bahawa beberapa hari lalu saya ada menimbulkan satu isu yang menimbulkan perbahasan yang panas dalam Dewan. Kemudian Speaker telah membuat ruling bahawa ucapan saya itu ada part yang saya kena tarik balik dan saya minta maaf, saya akur pada hari berkenaan. Selepas itu ada usul yang dibawa di bawah 18.1 untuk menggantung saya. Dan perbahasan itu pun, perbincangan mengenai itu pun, Speaker telah buat ruling yang mana usul itu ditarik balik. Saya pun minta maaf dan saya pun tarik balik juga apa yang saya sebut. Jadi keputusan Speaker telah dibuat dalam hal ini, dan bagi saya dan saya rasa bagi semua ahli Dewan, perkara itu telah ditutup dan telah selesai. Bagaimanapun yang betul, saya terus menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutama SPRM. Saya baru dapat satu notis untuk dirakamkan percakapan saya mengenai apa yang saya sebut dalam Dewan yang mulia ini. Saya mengambil pandangan bahawa apa yang saya sebut dan setelah diselesaikan oleh Speaker, tidak ada sesiapa yang boleh mengganggu imuniti yang disebut dalam Seksyen 7 atau 347 kita, dan pada masa yang sama tidak wajar untuk menghina keputusan Speaker dan keputusan yang diambil oleh Dewan dalam perkara yang telah selesai. Jadi bila ada kacau ganggu yang begini, Datuk Speaker, bagi saya ini satu tekanan yang tidak wajar yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen dalam hal yang sedemikian. Jadi kebetulan Menteri Undang-Undang pun ada sekali. Saya nak tarik perhatian bahawa ada pelanggaran yang berlaku, Datuk Speaker, dan saya rasa tindakan yang diambil oleh SPRM ini satu benda yang melanggar bukan saja immunity ahli parlimen yang disebut dalam Seksyen 7 atau 347, tapi juga melanggar keputusan Speaker dan Dewan yang telah dibuat. Jadi saya nak timbulkan ini untuk perhatian, sebab saya rasa ini adalah satu benda tidak adil yang dilakukan dan berbahaya bagi immunity kita sebagai ahli parlimen. Yang berhormat Tasik Gelugur, seminit ya. Seminit. Baik, okey. Yang berhormat Tasik Gelugur, jika Peraturan 43 ada jelas apa-apa keputusan oleh Speaker adalah muktamad, hanya yang membangkitkan perkara itu hanya ada 48 jam atau 2 hari untuk appeal. Dan keputusan sebagaimana saya nyata yang lepas, keputusan Speaker atau orang yang duduk di sini adalah muktamad dengan syarat yang 2 hari itu usul. Kalau 2 hari itu usul pun keputusannya adalah muktamad, jatuh pada Peraturan 99, 92A dan 100. Dan dalam isu yang dari segi legality, nombor 1 saya kena nyatakan perkara 63 perlembagaan. Anything being said dengan izin dalam ni not subjected to civil law, melainkan di luar. Jadi apa-apa yang dilaksanakan oleh SPRM ini, pandangan saya adalah proses penyiasatan yang boleh memutuskan apa-apa sekalipun perkara 145 Perlembagaan Persekutuan kuasa-kuasa AG. Dan saya rasa
Yang berhormat, bila ini pada pandangan saya, keluar pada Dewan ini membuat satu laporan polis supaya siasatan juga boleh dijalankan atas kuasa-kuasa yang dijalankan oleh SPRM. Dan pemutusnya adalah 145, Peguam Negara. You are, dalam Dewan ni anda kuat. Tak ada siapa boleh. Yang boleh putuskan speaker ataupun yang orang yang duduk memutus di sini. Di luar tu ya subject to civil law. Saya rasa itu sajalah. Baik ya. Saya ucap terima kasih Datuk Ketua. Cuma saya nak highlight bahawa ada kacau ganggu yang berlaku dan saya tidak. I would suggest that you Terima kasih. keluar buat laporan polis supaya pihak polis boleh siasat, SPRM boleh siasat. Pihak polis boleh menyiasat sama ada penyalahan guna oleh SPRM, manakala SPRM boleh dari aspek diorang punya bidang kuasa bawah akta SPRM. Ya, saya akan rujuk peguam saya dan saya akan ambil tindakan undang selanjutnya. Terima kasih Datuk Ketua. Alright guys, so itu dia apa yang berlaku ya di dalam Dewan Rakyat. Bagi saya sendiri ya, ini sedikit pandangan kita ya sebagai rakyat, pandangan kita sebagai rakyat yang memerhati apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat dan juga ya dakwaan ya daripada Wan Saipul, Wan Janawibawa ini ya yang mengatakan kononnya beliau diganggu-gugat oleh pihak SPRM ya hanya kerana ya kenyataan beliau yang sudah pun ditarik balik oleh beliau dan memohon maaf kerana menfitnah dan juga membuat tuduhan berat kepada Perdana Menteri. Alright. So saya sebagai rakyat Malaysia berpandangan ya kita tidak dapat menolak ya bahawa mereka mempunyai imuniti ya kekebalan di dalam Dewan Rakyat. Mereka apa yang mereka katakan tu terkecuali ya daripada sivil, dikenakan tindakan sivil dan sebagainya. Namun apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah dalam isu adanya imuniti dan kekebalan di dalam Dewan Rakyat, ya seharusnya seperti mana yang dinyatakan oleh Wan Saipul, Wan Janawibawa ini mengatakan dia sendiri mengaku bahawa Dewan Rakyat Parlimen ini adalah dewan yang mulia. Jadi dia sendiri mengaku bahawa dewan ini adalah dewan yang mulia. Tetapi soalnya kenapa beliau walaupun memahami bahawa Dewan Parlimen ini dewan yang mulia, tetapi kenapa beliau masih membuat tuduhan sebegitu rupa? Kononnya yang pertama, kalau kita masih ingat sahabat-sahabat semua, antara tuduhan yang dilakukan ataupun dibuat oleh ahli parlimentasi Keluguru ini katanya ya Perdana Menteri ya menyalahguna kuasa, katanya korup, terlibat dalam rasuah dan sebagainya. Jadi kalau beliau memahami bahwa Dewan Rakyat ini adalah yang mulia, tempatnya mulia begitu, kenapa beliau membuat tuduhan-tuduhan sebegitu rupa? Ya bagi kita rakyat di luar sini, kekebalan dan imuniti di Dewan Rakyat ini tidak boleh disalahgunakan dengan membuat sebarang tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak mempunyai bukti, ia hanya sekadar ya di satu pihak saja, ya tidak adanya terbukti bahawa apa yang dilakukan kononnya Perdana Menteri kita ini salah guna kuasa, menekan, katanya kalau menyokong kepada Perdana Menteri akan mendapat imbalannya sebanyak 1.7 juta. Jadi sahabat semua, ini adalah satu tuduhan dan satu perkara yang pada pandangan saya menyalahkan kekebalan imuniti mereka sebagai ahli parlimen apabila mereka bercakap, berbahas, membuat kenyataan di dalam Dewan Rakyat. Dan perkara ini sebenarnya boleh menimbulkan keresahan. Ya apabila ya kita tahu pembangkang penyokong mereka seperti Walaun Walauntin ya begitu taksub ya dengan apa-apa yang dikatakan oleh pimpinan mereka, begitu diterima bulat-bulat. Sedangkan hakikatnya ya Wan Saipul, Wan Janawibawa ini, Wan Saipul ya, S-A-P-O-L, Saipul. Wan Saipul ini sebenarnya membuat satu kenyataan yang mengelirukan dan berbohong, ya, membuat berita palsu sahabat-sahabat semua, sehingga dia sendiri telah mengaku dan menarik balik kenyataan beliau itu. Memohon maaf kepada Perdana Menteri kerana membuat tuduhan melampau, membuat fitnah kepada Perdana Menteri. Jadi soalnya memang kita akui di dalam Dewan Rakyat mereka mempunyai imuniti dan juga kekebalan, tapi bukan satu sebab, itu bukan satu lesen mereka untuk menfitnah. Itu bukan satu lesen mereka untuk membuat tuduhan.
walaupun dia sudah memohon maaf, walaupun dia sudah menarik balik kerana menfitnah kepada Perdana Menteri, tetapi dari segi moralnya, kami sebagai rakyat berpandangan, sahabat-sahabat semua, bahawa jika MP ataupun ahli parlimen daripada pembangkang, daripada Parti Bersatu ini mempunyai moral dalam dirinya, apa yang dia perlu buat, ini adalah pandangan kita, sahabat semua. Mungkin anda setuju atau tidak setuju, mungkin anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dari segi moralnya, individu ini harus membuat laporan kepada pihak berkuasa, semestinya mungkin Polis Diraja Malaysia dan juga SPRM, kerana tuduhan yang beliau nyatakan itu bukanlah satu tuduhan ringan, apatah lagi melibatkan Perdana Menteri, pemimpin nombor 1 negara kita. Jadi jika dia mahu membuktikan bahwa tuduhannya itu berasas, dia mempunyai bukti dan sebagainya, sebagai ahli parlimen yang bertanggung jawab, beliau harus membuat laporan kepada SPRM, seperti mana yang diarahkan oleh pihak SPRM, meminta beliau untuk membuat laporan, bukannya menggunakan Dewan Rakyat ini. Kononnya beliau diganggu, kononnya beliau ditekan dan sebagainya. Ini adalah satu lakonan bagi saya, sahabat semua. Ini adalah lakonan kononnya menjadi mangsa penekanan kepada pihak SPRM. Hakikatnya beliau kena bertanggung jawab. Mungkin dalam parlimen beliau terlepas kerana usul untuk menggantungnya untuk 6 bulan itu sudah dilepaskan, sudah ditarik balik. Tetapi beliau mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan. Walaupun dia katakan dia sudah menarik balik, dia sudah memohon maaf dalam parlimen, tetapi rakyat sudah mendengarnya. Bukan salah satu Malaysia, tapi seluruh dunia. Tuduhan beliau kepada Perdana Menteri yang menyatakan salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Jadi bagi saya sendiri sebagai rakyat berpandangan, jika ahli parlimen ini daripada Parti Bersatu ini mempunyai kebertanggungjawaban kepada apa yang dinyatakannya itu, beliau kena membuat laporan polis, buktikan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar atau tidak. Yang menentukan adalah pihak SPRM untuk membuat siasatan. Jadi bagaimana mungkin pihak berkuasa untuk menyiasat kalau dia sendiri berdolak dalih, tidak mau membuat laporan kepada pihak SPRM yang kononnya beliau didakwa, ditawarkan, jika memberikan sokongan kepada kerajaan ataupun Perdana Menteri, ditawarkan kononnya sebanyak 1.7 juta. Dan selain itu kononnya lagi pendakwaan beliau kepada skandal Jana Wibawa akan ditarik balik. Ini sahabat semua yang perlu dia buktikan. Jika tidak, sahabat semua, ini pandangan saya, jika dia tidak membuat laporan kepada pihak SPRM, jadi nyata dan jelas bahwa apa yang dikatakannya, tuduhan dan juga berita yang dinyatakannya di dalam Dewan Rakyat ini adalah semata-mata propaganda, persepsi, membina persepsi buruk kepada kerajaan, terutamanya Perdana Menteri kita. Jadi kita mencabar, kita menggesa, kalau benar ahli parlimen daripada Bersatu ini mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa tanggung jawab yang benar, dia harus datang ke SPRM untuk membuat laporan dan benarkan pihak SPRM untuk menyiasat sama ada dakwaan beliau itu benar atau tidak. Jadi kita mau tahu sama ada semua ini hanya lakonan semata-mata untuk meminta simpati, ditekan kononnya menjadi mangsa kononnya, harus dibuktikan dengan adanya penyiasatan. Bukan menggunakan Dewan Rakyat yang kita faham mereka punya immunity ataupun kekebalan untuk menghalang pihak berkuasa menyiasat kepada dakwaan yang beliau lakukan. Kita tidak nafikan dia buat di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Tetapi dari segi moralnya, sekali lagi saya katakan, ini pandangan kita pandangan kita sebagai rakyat. Bukan saya saja, tapi ramai lagi rakyat di luar sana mahu mengetahui perkara sebenar. Adakah tuduhan itu adalah palsu? Adakah fitnah itu sekadar rekaan semata-mata atau ianya berasas? Itu antara pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, jika benar individu ini yang telah pun sebenarnya menarik balik kenyataannya dan memohon maaf kerana menfitnah, kerana membuat tuduhan, jika benar sekali lagi beliau mempunyai rasa kebertanggungjawaban, buat laporan SPRM, benarkan SPRM untuk menyiasat,
dan kita mau tahu siapa yang berbohong, siapa yang membina drama, siapa yang kononnya menjadi mangsa dalam situasi ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Kita rakyat Malaysia ya bebas untuk memberikan pandangan. Jadi terima kasih, itu daripada saya. Bagaimana dengan Anda? Anda mungkin boleh berikan pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.